Selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar. Okey, kali ini cikgu akan sambung unit 10 iaitu pengurusan keuangan secara beretika menjamin keharmonian hidup untuk bahagian 2. Okey, di mana untuk cadangan nilai, masih lagi ada 5 nilai yang dicadangkan untuk unit 10 ini. Itu yang pertama, kesederhanaan, bertanggungjawab, nilai rasional, nilai berdikari dan juga nilai kerajinan. Untuk standard pembelajaran pada hari ini, diharapkan semua pelajar dapat. Yang pertama sekali adalah meramalkan kesan pengurusan keuangan secara tidak beretika. Kita nak lihat apakah kesan sekiranya pengurusan keuangan ini tidak dapat dijalankan secara tidak beretika. Yang kedua, mengekspresikan perasaan apabila menguruskan keuangan secara beretika. Dan yang akhir sekali adalah mempraktikkan amalan pengurusan keuangan secara beretika. Untuk yang pertama sekali tadi, kita akan lihat apakah kesan. Kesan sekiranya pengurusan keuangan tu tidak dilakukan secara beretika ataupun pengurusan keuangan tu adalah dilakukan secara tidak beretika. Tidak beretika di sini bermaksud tidak berhematlah pelajar. Maknanya dengan tidak memikirkan perbelanjaan harian ataupun dengan tidak merancang keuangan dengan bijak. Jadi ada 6 kesan. Kita lihat untuk kesan yang pertama ialah kadar muflis akan meningkat. Muflis di sini adalah bankrupt lah. Di mana apabila seseorang itu berhutang dengan banyak, jadi semua harta benda, semua asetnya akan diambil alih oleh bank. Jadi di situ dia akan diisytiharkan sebagai muflis ataupun bankrupt. Dan dia takkan ada lagi sumber keuangan yang mencukupi untuk masa depan. Yang kedua, kesan yang kedua, sekiranya keuangan tidak diuruskan secara beretika, apa yang berlaku adalah pemberi hutang yang tidak berlesen akan bertambah. Apa contoh pemberi hutang yang tidak berlesen? Ini saya rasa semua pelajar tahu kita ada Along. Along contohnya. Jadi kat sini akan bertambahlah pemberi hutang yang tidak berlesen seperti Along ini. Jadi ini menyebabkan berlakunya huru-hara dan juga musnah. Sesebuah keluarga itu juga akan musnah. Kenapa? Sebab jika berhutang dengan Along, kita tahu bahawa ada banyak kesan buruknya. Yang ketiga, ini adalah yang ketiga. Apa yang berlaku adalah keberhutangan dalam masyarakat, kalangan masyarakat akan bertambah. Di mana bila duit dikeluarkan secara tidak terurus atau dibelanjakan dengan tidak terurus dan tidak dirancang dengan betul-betul, jadi keberhutangan tu maksudnya ramai orang yang akan berhutang. Dan keselamatan keluarga juga akan terjejas di mana sumber pendapatan dah tiada ataupun wang simpanan tidak mencukupi untuk menampung keluarga. Dari segi keselamatan akan terjejas. Dan yang paling membimbangkan adalah boleh menyebabkan kesan psikologi kepada individu di mana di sini jika individu itu terlibat dengan pengurusan kewangan yang tidak beretika, dia akan rasa tertekan. Tertekan ataupun stres lah. Kerana memikirkan bahawa keuangannya sudah tidak terjamin. Dan akhir sekali akan wujud komuniti yang boros. Ini kesan dia lah. Di mana jika kita tidak menguruskan keuangan dengan beretika, perbelanjaan harian akan menjadi tidak terurus. Jadi kat sini boros akan berlaku lah. Wang akan dikeluarkan sesuka hati dan individu tidak dapat membezakan barang kehendak ataupun barang keperluan. Seterusnya pelajar, untuk contoh aset yang boleh menjana pendapatan secara beretika. Apa contoh-contoh aset? Di sini kita rujuk pada buku teks. Ada 6 contoh yang boleh menjana pendapatan seperti dalam bidang penternakan. Yang kedua, dalam perladangan seperti kelapa sawit, perladangan kelapa sawit.
Dan pertanian juga dapat menjana pendapatan secara beretika ataupun melalui aset iaitu hartanah. Okey, melalui aset hartanah, okey, melalui pelaburan hartanah ke, itu semua dapat menjana pendapatan secara beretika. Yang kelima adalah peruncitan. Okey, kedai-kedai runcit yang menjual barang-barang keperluan. Dan akhir sekali adalah dalam bidang perikanan. Okey, perikanan juga adalah merupakan salah satu contoh aset yang boleh menjana pendapatan secara beretika. Okey, seterusnya kita akan lihat untuk latihan unit 10 bahagian 2. Okey, ini adalah latihan pengukuhan. Okey, andaikan anda menerima pendapatan bulanan sebanyak RM5,000. Okey, jadi rancang pengurusan keuangan secara beretika menggunakan leja di bawah berpandukan rajah pada halaman 142. Okey, nanti pelajar rujuk teks muka surat 142. Okey, cuba rancang jumlah perbelanjaan jika pendapatan yang anda terima sebulan adalah RM5,000. Jadi di sini cuba catatkan agaknya berapakah belanja untuk perbelanjaan dapur contohnya. Okey, untuk makan dan minum, kesihatan, pelaburan dan juga insurans. Dan kat sini bolehlah pelajar tuliskan berapakah bakinya. Okey, cikgu minta pelajar untuk cuba rancang perbelanjaan ini. Perbelanjaan ini sekiranya pendapatan bulanan yang diberikan yang dapat adalah sebanyak RM5,000. Okey, seterusnya untuk B, soalan pengukuhan B. Okey, ini adalah beberapa kerata rentas yang diberikan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, labur untuk masa depan. Okey, contoh dalam teks ini adalah ataupun berita ini menyatakan bahawa beli rumah untuk disewa. Adakah itu adalah salah satu bentuk pelaburan untuk masa depan? Jadi soalan dia nak pelajar senaraikan bentuk pelaburan yang beretika. Apakah contoh ataupun apakah bentuk pelaburan yang beretika? Okay, minta untuk senaraikan. Okay, cuba buat sendiri. Okay, yang kedua, okay, amalan menabung. Menabung atau simpan duit ni mampu membiaya ataupun biaya pengajian tinggi. Maksudnya pengajian tinggi adalah melanjutkan pelajaran untuk institusi pendidikan tinggi seperti universiti contohnya ataupun college. Okey, jadi mengapakah tabungan masa depan penting dalam pengurusan keuangan secara beretika? Okey, jadi kat sini dia minta kepentingan sebenarnya, okey, kepentingan menabung untuk masa depan. Okey, selama kat sini ditunjuklah mampu biayai pengajian tinggi. Contohnya lah. Jadi pelajar boleh tuliskan kepentingan menabung untuk masa depan. Okey, dalam isu dalam skop pengurusan keuangan secara beretika. Okey, yang ketiga, ini yang untuk pengukuhan golongan belia perlu bijak urus keuangan peribadi. Okey, ini berkaitan dengan golongan belia. Jadi strategi bersesuaian dapat bantu capai matlamat masa depan. Cadangkan amalan pengurusan keuangan secara beretika dalam kalangan golongan belia. Okey, ini sini adalah pelajar perlu tuliskan cara-cara bagaimana pengurusan secara beretika boleh dilakukan. Okey, di sini disebutkan dalam golongan belia. Jadi boleh tolong tuliskan jawapan untuk ketiga-tiga soalan ini dan juga tadi untuk perancangan perbelanjaan. Okey, kita tengok contoh soalan struktur. Okey, soalan struktur bahagian A. Okey, ini sebenarnya gambar rajah yang diambil daripada buku teks muka surat 142. Jadi, okey, cikgu jadikan sebagai simulasi dalam soalan. Jadi, rajah berikut. Okay, dalam rajah inilah rajah yang di sebelah ni. Okay, menunjukkan kaedah pengurusan keuangan yang disarankan oleh agensi kaunseling dan pengurusan kredit iaitu AKPK kepada Encik Ali. Okay, ini dia punya kaedah-kaedahnya lah. Di mana boleh lihat di sini pendapatan disarankan untuk menyimpan simpanan pendapatan sekurang-kurangnya 10% sebulan. Okey, jadi daripada pendapatan yang diperolehi itu kita simpan
kita punya pendapatan sebanyak 10%. Dan jika ada lebihan, bolehlah dibuat pelaburan. Okey, pelaburan. Okey, ini dia punya contohlah soalan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, berdasarkan rajah di atas, adakah Encik Ali ni dapat menguruskan keuangannya secara beretika? Ni tadi Encik Ali mendapatkan nasihat daripada AKPK. Jadi, adakah dia dapat menguruskan keuangannya secara beretika jika dia mengikut saranan tersebut? Jadi, berikan alasan anda. Okey, alasan di sini pelajar, jika kita sepatutnya menyatakan setuju ya atau tidaklah, adakah dia dapat menguruskan kewangannya. Jadi, jawapannya ya atau tidak. Kemudian, pelajar perlu berikan sebab atau alasan. Okey, sebab di sini adalah merujuk, boleh tuliskan juga apa faedahnya, apa kepentingannya dia menguruskan keuangan secara beretika tadi. Kita boleh nyatakan dia punya kepentingan. So, 3 kepentingan lah. Satu tadi kita jawab soalan ni, adakah dia menguruskan keuangan beretika. Okay, jadi, ini adalah cadangan jawapannya. Okay, ya, 1 markah. Okay. Jadi, watak tadi Encik Ali lah. Encik Ali, kita bagi tahu kepentingan tadi. Kalau dia ikut sarangan tadi, saranan yang dicadangkan oleh AKPK tadi, dia memang akan dapat menguruskan keuangan secara beretika. Jadi, kepentingan dia ataupun apa yang dia dapat buat adalah dia dapat mengagihkan pendapatan bulanannya dengan bijak. Okey, bagaimana? Iaitu dengan membuat simpanan tadi sebanyak 10% setiap bulan. Okey, ni dah ada 2 dah untuk alasan. Untuk masa kecemasan terutamanya lah untuk simpanan tadi. Dan poin yang ketiga, dia juga dapat pendapatan sampingan, iaitu dividen melalui pelaburan saham. Ini adalah yang ketiga. Jadi dah dapat di sini 4 markah. Okey, soalan yang B, nyatakan 2 nilai universal yang diamalkan oleh Encik Ali dalam pengurusan keuangan secara beretika. Okey, di sini soalan ni hanya nak nilai sahaja. Jadi pelajar boleh terus tuliskan nilai yang terlibat dengan soalan tersebut. Jadi kita ambil nilai kesederhanaan dan juga nilai rasional. Okey, untuk dapatkan 2 markah. Okay. Seterusnya, ini soalan seterusnya ni ada dia tanya kesan, nyatakan 4 kesan. Okey, sekiranya Encik Ali tidak menguruskan keuangan secara beretika. Okey, baru tadi cikgu dah terangkan kesan-kesan sekiranya pengurusan keuangan adalah secara tidak beretika. Apa jadi? Jadi, boleh tulis 4 kesan. Okay, jadi yang pertama, Encik Ali ni jika dia tak uruskan keuangannya dengan beretika, apa yang akan berlaku? Dia akan menanggung hutang yang banyak. Kemungkinan dia akan muflis atau bankrupt. Dia juga, iaitu Encik Ali juga akan mengalami tekanan, stres akibat daripada pengurusan yang tidak beretika tadi. Contohnya hutang terlalu banyak. Jadi dia akan mengalami tekanan. Dan akhir sekali, keuangan masa depan tidak akan terjamin. Jadi ada 4 kesan. Seterusnya, kita lihat soalan esei untuk bahagian C. Okey, untuk seperti mana yang cikgu pernah bincangkan sebelum ini, kita tahu bahawa bahagian C ada pecahan dia iaitu A dan juga B. A 10 markah, B pun adalah 10 markah dan salah satu soalan ada yang tanya dia nak nilai dan satu lagi soalan tidak perlu nilai. Jadi pelajar kena baca soalan betul-betul. Di kat sini kita tengok maklumat di bawah berkaitan dengan peribahasa yang biasa dikaitkan dengan pengurusan keuangan. Okay, apa peribahasa itu? Okay, yang ni sediakan payung sebelum hujan. Okay, jadi peribahasa ini menunjukkan bahawa pengurusan keuangan secara beretika sangat penting untuk menjamin keuangan masa depan seseorang individu. Jadi soalan ini adalah berkaitan dengan peribahasa yang dinyatakan ini iaitu sediakan payung sebelum hujan. Jadi cuba kita lihat apakah soalannya. Jadi soalan ada 2 pelajar, A dan juga B. Untuk soalan A, berdasarkan maklumat tersebut, apakah tindakan yang perlu anda lakukan? Okey, dia nak tindakan.
Okey, dia nak tindakan. Okey, anda ni siapa? Okey, jadi watak di sini awak lah, iaitu boleh tulis saya. Okay, wataknya adalah saya setelah anda mempunyai pendapatan sendiri. Dan dekat sini ada juga berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Jadi untuk dapatkan 10 markah, dia ada minta nilai. Pelajar kena tuliskan 3 nilai. Kemudian lagi 7 tu adalah tindakan tadi yang pelajar kena tuliskan atau huraikan. Jadi pelajar cuba buat. Berikut adalah cadangan jawapan. Kita tengok contoh di sini adalah nilai kesederhanaan, ini nilai 1. Okey, nilai 2 adalah rasional. Nilai 3 bertanggungjawab. Kita dapat 3 markah. Okey, next. Pelajar boleh ambil daripada soalan tindakan yang perlu saya lakukan setelah saya mempunyai pendapatan sendiri adalah antaranya, boleh tulislah yang pertama, tindakan pertama, membuat simpanan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan bulanan. Okay. Saya juga akan merancang perbelanjaan harian dan bulanan saya dengan membuat catatan. Catatlah berapa banyak duit yang keluar setiap bulan. Jika terdapat lebihan wang daripada pendapatan yang telah ditolak simpanan bulanan, maknanya tadi dia kononnya awak buat simpanan 10%. Ada lebih lagi tak pendapatan itu, dan jika lebih boleh membuat apa? Pelaburan saham. Okey, seterusnya dengan ini saya akan memperoleh pendapatan sampingan daripada dividen tadi. Dividen daripada pelaburan saham. Contohnya. Okey, contoh pelaburan saham boleh tulis contohnya ASMB, Amanah Saham Nasional Berhad. Contohnya. Selain itu saya akan melindungi pendapatan dan simpanan dengan insurans. Di samping itu, saya juga akan membuat pinjaman mengikut kemampuan. Kenapa? Untuk nak beli aset tetap seperti kereta dan juga rumah. Dan akhir sekali, saya akan memastikan bayaran pinjaman tersebut, pinjaman untuk aset tadilah, rumah dengan kereta tadi, dibuat secara konsisten bagi menjamin keuangan masa depan. Jadi pelajar, cuba jawab dan bolehlah bandingkan dengan jawapan yang cikgu berikan. Untuk soalan B, dia nak apa? Kita tengok, huraikan kesan-kesan. Jadi kat sini boleh gariskanlah kesan-kesan. Sekiranya peribahasa tersebut tidak dipraktikkan dalam pengurusan keuangan seseorang individu dalam sesebuah negara. Jadi soalan ni tidak perlu nyatakan nilai. Tak ada nilai. Hanya perlu tuliskan ataupun nyatakan kesan dan huraikan. Kesan apa? Sebenarnya ini adalah kesan jika pengurusan keuangan itu adalah secara tidak beretika. Apa akan jadi tadi kepada seseorang individu? Jadi cikgu dah terangkan tadi. Sebenarnya ada 6 kesan kalau ikut daripada buku teks. Dan cikgu dah terangkan tadi. Jadi pelajar bolehlah ambil daripada nota yang diberikan tadi, cuba huraikan kesan tersebut di mana perlu dapatkan 10 markah, maknanya kena ada 10 ayat sekurang-kurangnya, 10 poin untuk kesan dan huraian. Jadi cikgu minta untuk B, cuba pelajar buat sendiri. Jadi cuba buat dan hantar untuk semakkan. Yang terakhir sekali ialah soalan penilaian A dan B buku teks muka surat 150. Ni diberikan gambar lah. Gambar A ni boros berbelanja, gambar B ni menyesal kerana bersikap boros. Ada A dengan B. Jadi untuk soalan penilaian A, ada 4 soalan. Cuba pelajar jawab. Yang pertama dia tanya perasaan. Yang kedua, dia tanya kepentingan pengurusan keuangan beretika. Dan yang ketiga ni kesan jangka panjang. Untuk gambar A yang boros tadi. Dan yang keempat, dia nak pengajaran. Pengajaran daripada kedua-dua gambar. Dan untuk B, bagaimana pelaburan beretika mampu menjamin kestabilan keuangan anda. Bincangkan. Kat sini, bolehlah pelajar huraikan kepentingan. Kepentingan pelaburan beretika dalam menjamin kestabilan keuangan. Huraikan dengan lebih lanjut. Jadi pelajar,
cuba jawab soalan ini dan hantar kepada cikgu untuk sematkan. Sehingga berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Terima kasih.